A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba. Alhamdulillah anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Diharapkan semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan di bawah payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini kita nak meneruskan pengajian kita dalam Tanyalah Ustaz dalam topik hadis dan amalan berkaitan dengan perkara hilangnya nilai nyawa. Baik, kepada para penonton, pada hari ini kita bawakan kepada anda Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar. Khabar Ustaz? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Nampak Ustaz ceria pada hari ini. Alhamdulillah, saya ceria lah sebab tengok Dai Aiman sangat, Alhamdulillah, gembira hari ini. Gembira hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kepada para penonton sekalian, anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan mengenai hadis dan amalan dengan topik hilangnya nilai nyawa. Dan anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Jadi kepada anda semua, dah bersedia ke belum dengan topik pada hari ini? Nampak ramai dah angguk tu. Jadi kepada anda semua yang dah bersedia, jom kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad untuk membicarakan topik berkaitan dengan hilangnya nilai nyawa. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Al-Muhtaram, Al-Alim Ulama fi biladina Malaysia, Al-Ustaz wal-Ustazah wa kullukum jama'ah ayyuhal mustami'un al-kiram, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, ayah-ayah dan ibu, rakan-rakan, teman taulan dan khususnya kepada kekanda saya Dai Aiman, mudah-mudahan Allah Ta'ala meluaskan kesihatannya, Allah Amin. Ta'ala memberikan terus manis di wajahnya. Amin, ya Allah. Kalau tengok kepada Aiman ni tak nampak dah 5 orang ke 4 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah 5 orang. 5 orang, Alhamdulillah kan. Keceriaan itu, Masya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kepada semua para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita hari ini ceria dengan tenaga yang cukup luar biasa, tetapi bicara kita pada hari ini adalah satu bicara yang melibatkan maqasid syariah sebenarnya, yang membincangkan kepada 5 usul paling penting, iaitu berkenaan tentang nyawa. Dan kita melihat dalam maqasid syariah, setelah mana kita bercakap tentang hifzuddin, kita nak menjaga agama kita, dan agama ini, Masya Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia ada kepentingan juga berkenaan tentang penjagaan kepada nafs, iaitu penjagaan pada diri kita, berkaitan tentang nyawa dan perbahasan yang kita nak bicarakan. Jadi sebab itu, Allahumma salli ala Muhammad, ada suatu hadis yang kita menjadikan topik bual bicara kita pada saat ketika ini berkenaan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bicarakan kepada kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yadri al-qatilu fi ayyi shay'in qatala wa la yadri al-maqtulu 'ala ayyi shay'in qutila." Yang membawa maksud kepada kita bahawa pernah sampai sesungguhnya, kata Nabi SAW, yang bahawa sesungguhnya nyawa Nabi Muhammad ini berada pada kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai satu waktu ada orang itu dia akan membunuh dalam keadaan dia tak tahu apa sebab ianya melakukan perbuatan tersebut, dan orang yang dibunuh pula dia tak tahu apa sebab dia dibunuh, Dai Aiman. Dan sebab itu hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan ingin menceritakan kepada kita berkenaan tentang perkara yang akan berlaku di akhir zaman, iaitu banyaknya pembunuhan yang akan berlaku dengan begitu dahsyat dan cukup luar biasa sekali. Dan fitnah pembunuhan yang berlaku ini, kalau kita kata akhir zaman, orang semua ingat zaman-zaman kereta terbang, itu akhir zaman. Allahumma Muhammad. Akhir zaman adalah zaman yang mana ya mutaakhir ini, dia kata inilah akhir zaman Ustaz, muassarah. Tidak. Akhir zaman adalah bermula daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Kerana Nabi Muhammad adalah bermulanya episod akhir zaman. Kerana Nabi Muhammad pun Nabi akhir zaman.
Dan para penonton yang dimuliakan oleh Allah, setelah mana epilog yang berlaku kepada Rasulullah itu yang meninggal dunia ataupun wafat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka datang pula epilog ramai di kalangan para sahabat yang meninggal dunia dengan begitu dahsyat. Kalau kita bicara tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ia dalam khilaf antara ulama, sebahagian sebut dia meninggal dunia oleh kerana demam dan sebagainya. Tetapi kita tengok Omar meninggal dunia kerana dibunuh, Osman meninggal dunia juga kerana dibunuh, bahkan Sayyidina Ali juga meninggal dunia kerana dibunuh. Allahu Akbar. Dan bukan itu sahaja, anak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu Sayyidina Husin. Sayyidina Husin ni milik Ahli Sunnah wal Jamaah, dia bukan milik Syiah. Dan Sayyidina Husin juga meninggal dunia dengan begitu dahsyat dan iman. Kenapa? Kerana dia tak nak isu yang menyebabkan terbunuhnya Husin ini adalah isu politik pada dasarnya. Apabila Husin ataupun Sayyidina Husin tidak bersetuju apabila tindakan Sayyidina Hasan yang mengangkat ataupun berbai'ah kepada pasukan yang didorongi oleh Muawiyah, dan pada saat ketika itu mereka rasa macam tak seronok dengan Bani Umayyah ini, akhirnya sekali dibai'ah pula oleh Yazid pada saat ketika itu, dan Yazid pada akhirnya naik dalam keadaan orang tak sokong dia. Banyaknya politik yang berlaku sehingga menyebabkan Sayyidina Husin juga mati, dibunuh, sehingga terputus di antara jasad dan juga kepalanya. Jadi ada dua keadaan tersebut. Apa yang saya boleh bagi tahu kepada para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pembunuhan ini berlangsung dalam keberadaan yang sangat dahsyat, sehingga pada saat ketika itu ianya boleh menyebabkan kita terkejut dengan perbuatan dan kezaliman manusia yang sama sekali sangat keras dan sangat kasar bahasa mereka. Jadi kalau kita tengok, ada beberapa indikator dalam hadis yang kita bicarakan ini. Pertama, Nabi sebut, demi di mana diriku di bawah kekuasaannya. Banyak hadis, terutama hadis yang bila Nabi cakap tentang peristiwa akhir zaman, Nabi selalu mulakan dengan perkataan demi di mana diriku di bawah kekuasaannya. Jadi kalau kita jumpa banyak hadis, bila kita nak hafal hadis, dia akan kata wallazi nafsi biyadihi, dia akan sebut macam itu. Sebab apa Nabi cakap macam itu? Nabi nak bagi tahu yang Allah yang menentukan segala-galanya. Itu indikator pertama. Yang kedua, bila Nabi sebut kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad, zamanun la yadril qatilu, sampai satu zaman yang mana pembunuh itu tidak tahu sebab apa dia menjadi pembunuh, dia pun tak tahu. Dan wala yadril maqtul, manakala orang yang dibunuh pula dia dalam keadaan tak tahu sebab apa ianya dibunuh. Jadi saya melihatkan bila kita kata hilang nilai harga diri ataupun hilang nilai nyawa ini, ia nak bagi tahu kepada kita keserabutan ataupun harga nyawa umat Islam. Saya tengok dia makin lama makin murah. Saya tak setuju apabila banyak berlakunya perang ataupun gegak gempita di negara-negara Eropah seolah-olah masalah yang sangat berat. Saya tahu kita rasa duka cita dengan apa yang berlaku di Ukraine, dan Eropah semua betul-betul buka mata apa yang berlaku pada Ukraine. Tetapi untuk perjuangan rakyat Palestina, mereka dah sampai hampir 100 tahun. Mereka derita menanggung sedikit demi sedikit pembulian daripada negara Arab Israel, tapi seolah-olah orang tak nampak. Jadi saya melihat apakah ada perbezaan nilai nyawa pada benua, ataupun ada nilai perbezaan nilai nyawa pada agama. Dan pada apa yang kita dapat fahami, keberadaan ini adalah fitnah. Secara konsensus, kita tak nak ada nyawa umat Islam tergadai, dan kita juga tak nak ada nyawa orang yang bukan Islam tergadai, kerana semuanya ada nilai di sisi Allah dan ada nilai daripada sudut kemanusiaan. Baiklah, ini penting kita menjaga nyawa. Namun kita nak melihat bahawa di dalam Islam ni, seperti mana Ustaz sebut pada awal tadi, maqasid syariah itu sendiri menetapkan bahawa nyawa ini di antara perkara yang cukup penting untuk kita jaga. Betul. Dan di atas maslahah nyawa itu sendiri, dalam keberadaan darurah dan sebagainya, kita perlu lindungi perkara ini. Betul. Baik, sebelum kita nak pergi dengan lebih terperinci berkaitan dengan hadis ni Ustaz, kenapa diletakkan salah satu daripada maqasid itu sendiri adalah menjaga nyawa Ustaz? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Antara dasar yang paling penting untuk kita faham apabila Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah Isra, Allah Taala sebut pada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.
Disebutkan kepada kita, jangan kamu bunuh manusia yang mana diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk kamu bunuhnya, kecuali dalam keberadaan kamu punya hak. Ustaz, apakah maksud orang yang ada hak? Banyaklah. Antaranya kalau berlakunya qisas, atau kalau berlakunya contoh yang memang pembunuhan berlaku dalam keberadaan yang sangat kezaliman. Termasuk juga jika contoh seseorang itu yang jatuh murtad dan jika dijatuhkan hukuman melalui qadi ataupun undang-undang Islam yang mana ianya tidak dilangsungkan di daratan kita. Tetapi apa yang kita fahami sekarang ini, Allahumma salli ala Muhammad, dalam agama, bila banyak pendalilan yang Tuhan gabungkan sekali dengan kesalahan orang membunuh nyawa ini, bermaksud komitmen agama Islam untuk memastikan rakyat dia selamat. Dan komitmen yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ayat-ayat Quran ini menunjukkan betapa Allah sayangkan kepada kita dengan banyaknya dalil-dalil pengharaman dan juga dalil yang memberikan tahu kepada kita tentang azab untuk orang yang membunuh. Maqasid syariah ini adalah satu ilmu baru pada hakikat dia. Dia tak ada pun pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana ilmu agama ni dia berkembang, dia tidak makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Dan cuma kaedah para alim ulama, mereka menggariskan berkenaan tentang 5 prinsip yang membawa kepada kekuatan yang sama lah. 5 yang dasar sama itu, ad-din, nafs, akal, nasab dan juga mal. Yang ini dia minta kita jaga agama, dia minta kita jaga kehidupan dan nyawa kita, dia minta kita jaga akal kita, akal pun penting. Begitu juga dia minta kita jaga nasab. Nasab ni dia nak tolak perzinaan dan perhubungan bebas. Begitu juga dengan harta benda. Dan sebab itu saya melihatkan perkara-perkara ini semua dia dijaga oleh diri sendiri dan akan dijaga oleh pihak pemerintah. Jadi sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, kita faham bahawa apabila 5 perkara ini terkandung dalam maqasid syariah, dia nak bagi tahu perkembangan ilmu usulul fiqh adalah sinergi dengan penjagaan manusia ini. Kalau kita tengok budak-budak main game, Ustaz, biasanya kalau dia orang main game, kalau mati ada nyawa lagi, Ustaz. Betul. Maknanya betul. Kalau dia boleh memperbetulkan kesilapan dia lah kan. Kata dia kena main betul-betul balik game tu. Betul. Dan ada juga mitos cakap kucing ada 7 nyawa. Kucing ada 7 nyawa. Kucing suka lompat-lompat. Wallahu a'lam. Tapi persoalannya, Ustaz, kita ni bukan ada macam game tadi. Betul. Kita ada 1 nyawa je. Oleh sebab itulah dalam Islam ni menerapkan dengan cukup kerasnya bahawa kita kena menjaga nyawa ini. Jadi sebelum kita nak pergi pada perbincangan ni, Ustaz, mungkin Ustaz boleh berikan satu gambaran apakah sebenarnya objektif perbincangan kita dan ke manakah hala tuju perbincangan kita pada hari ini, Ustaz? Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebenarnya kita pada perbincangan hadis ini dia nak merujuk kepada kita betapa Allahumma salli ala Muhammad di waktu ini jumlah orang yang membunuh diri dengan banyak sebab itu terlalu meningkat. Kita melihat banyak negara-negara yang berkembang. Kita negara yang berkembang, Allahumma salli ala Muhammad, dan ada juga negara yang maju. Tetapi kalau kita melihatkan kepada kadar emosi ataupun kadar ketidakbahagiaan orang, di negara yang lebih maju itu dia lebih tertekan sebenarnya berbanding negara seolah seperti kita ini. Dan kita akui tujuan utama kita ini adalah kerana kita nak mengajak kepada para tetamu kita, para penonton kita supaya faham dengan surah Al-Baqarah ayat 195 sebut pada kita wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kita tak nak ada di kalangan kita yang mencampakkan dirinya ke dalam bahaya kebinasaan. Sebab nilai ini makin lama dia akan makin menurun, terutama oleh kerana kemiskinan. Nyawa ni dia akan turun tau. Dia akan jadi negara, sebab itu negara kena maju, negara ekonominya kena bagus. Sebab negara yang ekonominya tidak bagus, apabila Allahumma salli ala Muhammad, nasi lebih mahal daripada nyawa, maka manusia akan berbunuh-bunuhan. Sebab itu saya nak bagi tahu masalah kita pada hari ini sinergi tau. Hubungan nyawa dengan ekonomi sangat dekat. Apabila Allahumma salli ala Muhammad, harga makanan itu, Allahumma salli ala Muhammad, dengan harga nyawa itu dia tak dapat dibandingkan. Dan sebab itu saya bagi tahu perkara ini adalah bertujuan besar supaya manusia tidak mengambil jalan pintas bagi menghabiskan nyawa mereka, dan ianya adalah tujuan untuk kita faham bahawa agama sangat menilai setiap daripada diri kita. Masya-Allah. Seram kita tengok, Ustaz, sebab tu dalam
kehidupan kita ni Ustaz, kita kena melihat kepada pentingnya kita menjaga nyawa ni, sehingga kan Ustaz, orang sanggup berbunuh-bunuhan disebabkan harta. Betul. Orang sanggup berbunuh-bunuhan mungkin disebabkan bukannya kehendak dia, disebabkan keperluan hidup dan sebagainya. Betul. Baik, kita ada sahabat kita di Facebook, saya ada nak tanya satu soalan bersama dengan Syahiralia Muhammad. Dalam hadis tersebut ada menyatakan bahawa manusia itu membunuh tanpa tahu apa punca dia menjadi pembunuh. Dan yang dibunuh tidak tahu kenapa dia menjadi mangsa. Adakah ini disebabkan oleh kerakusan dan ketamakan manusia untuk berkuasa hingga hilang nilai kemanusiaan dalam diri? Fadhal Ustaz. Kita tak dapat nafikan apa yang berlaku pada saat ketika ini. Kalau kita ambil kepada study case seperti mana yang berlaku di Sudan, perang antara dua jeneral utama, termasuklah Syekh Abdul Fattah, dan ianya menghadapi keberadaan untuk masing-masing mengekalkan kuasa. Ini juga berlaku di Suria ataupun di Syam, Allahumma salli ala Muhammad, yang mana apabila Bashar al-Assad dia harus mengekalkan kuasa di dalam keadaan dia terlalu minoriti, maka dia terpaksa berbunuh-bunuhan di antara satu sama yang lain. Dan hadis yang nak disebutkan kepada kita pada saat ketika ini adalah apabila manusia telah mula melihat, Allahumma salli ala Muhammad, bahawa harta dan ketamakan untuk kekal berkuasa menjadikan mereka harus saling berbunuh-bunuhan di antara satu sama yang lain. Dan perkara inilah yang menjadi masalah. Sebagai contoh, kalau kita tengok perang yang berlaku di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, satu orang sebut zaman fitnah kepada umat Islam waktu itu. Bayangkanlah bagaimana Zubair Al-Awwam dan juga Talhah juga terbunuh pada waktu perang yang sangat dahsyat. Kita banyak kali perang dengan musuh, tapi akhirnya kematian kita adalah ketika mana kita saling berperang di antara umat Islam. Saya kadang-kadang keliru. Kenapa saya keliru, Dr. Aiman? Antara dua kekuatan ini, kalau kita bicara soal dalaman umat Islam, belah sini pun takbir, belah sini pun takbir, dan kita keliru dalam keadaan itu. Yang manakah sebenarnya yang betul-betul mendorong kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia menilai pemuafakan itu? Ingatlah sejauh mana kita berbeza, jangan sampai kita menumpahkan darah. Kerana darah itu yang tertumpah itu, dia akan menyebabkan kesakitan, trauma yang berpanjangan kepada ahli keluarga yang ditinggalkan. Mesti ada sifat peri kemanusiaan. Fikir kita juga ada keluarga dan buat keputusan dengan baik. Jangan ikutkan emosi yang selalu memakan diri. Baik Ustaz, itu dia pentingnya dalam kita memahami tentang bagaimana pentingnya menjaga nyawa. Betul. Tapi sebenarnya apa benda yang kita kejar atas dunia ni, Allah sehingga Allah. kan kita meletakkan nyawa ini mungkin tidak melebihi nilainya daripada apa yang kita kejar tu. Sebenarnya kita kejar apa Ustaz? Betul. Selepas ini, para penonton jangan berganjak ke mana-mana, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini dalam topik perbincangan yang menarik, itu berkaitan dengan hilangnya nilai nyawa. Tapi yang kita tertanya-tanya sekarang ni, apa benda yang lebih hebat daripada nyawa ini? Sehingga mereka berebut tentang perkara-perkara dunia ini sehingga mengenepikan kepentingan nyawa itu sendiri. Dia orang kerja apa ni Ustaz? Fadhal. Allahumma salli ala Muhammad. Kebiasaan ataupun keberadaan manusia ini, masya-Allah tabaraka wa taala, mengutamakan keinginan diri dan hajat mereka, sehingga mereka melihatkan bahawa setiap daripada sesuatu yang menghalang mereka itu harus ditepis. Allahumma salli ala Muhammad. Kita boleh melihat daripada banyak hal dan banyak sebab yang manusia boleh mati. Antaranya dibunuh oleh kerana perniagaan, Allahumma salli ala Muhammad, dibunuh oleh kerana ideologi yang berbeza, dibunuh, Allahumma salli ala Muhammad, oleh kerana satu suara yang mungkin membangkangi dirinya, dibunuh oleh kerana, Allahumma salli ala Muhammad, dianggap sebagai orang yang berbahaya. Sebab itu saya bagi tahu bahawa apabila manusia beranggapan soal begitu, maka mereka akan jadi orang yang jauh cenderung untuk menjadi ganas dan sangat dahsyat. Sebab itu disebutkan kepada kita dalam hadis yang tercatat dalam kitab Muwatta, hadis nombor 1234, yang cantik dia kata pada kita, la darara wa la dirara. Disebut pada kita,
tidak boleh satu orang itu dia memberikan kemudaratan ataupun dia membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Itu masalah dia. Dia kata apabila berlakunya keadaan yang sangat buruk, dia akan diuji dengan begitu berat sekali. Saya ingat pengalaman ketika mana di penjara, ketika mana kita buat dakwah, ada satu keluarga ini yang dia dihukum dalam penjara oleh sebab adik dia dirogol. Bila adik dia dirogol, ada 4 adik-beradik lelaki ni geram, maka dia nak balas dendam. Bila dia nak balas dendam, dia tangkap budak lelaki tu tak perasan. Pukul sampai terbunuh budak tu, sampai mati budak tu. Sehingga pada saat ketika itu Allahumma salli ala Muhammad, dia juga terpaksa menghadapi undang-undang dekat mahkamah. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu, bila agama ni jelas pada kita, la darara wa la dirara. Kamu ini tak boleh, Allahumma salli ala Muhammad, berikan kemudaratan, dan kamu ini tidak boleh membalas kemudaratan itu dengan kemudaratan. Kalau semua bagi penyakit, siapa nak bagi penawar? Itu dia Ustaz. Ustaz pernah tak kalau Ustaz tengah-tengah bawa kereta tu Ustaz, ada Ustaz nampak ada Superman lalu kat tepi Ustaz? Pernah nampak Ustaz? Di sahabat kita dia pernah nampak Ustaz. Ruby AB ni. Apakah pesanan dan nasihat Ustaz pada anak-anak muda remaja zaman kini yang suka merempit di jalan raya dan mengakibatkan hilangnya nilai nyawa pengguna jalan raya yang lain menjadi korban? Secara statistik, kita harus melihat sebenarnya isu masalah rempit di negara ini berkurangan terlalu baik dan terlalu banyak. Ya, kerana apa? Allahumma salli ala Muhammad, ketika mana pergempuran yang berlaku sekitar tahun 2012 sehingga ke 2015 begitu, kita menghadapi masalah yang sangat besar. Di samping itu, walaupun kita rasa sedih, sebenarnya ada bagus peluang pekerjaan yang diberikan, terutamanya rakan-rakan yang bertugas untuk bawa dan hantar makanan ataupun barangan. Sebenarnya itu menjadi satu pekerjaan kepada mereka. Dan itu antara ubat yang sangat baik untuk mereka. Tetapi untuk rakan-rakan, untuk adik-adik yang baru besar, baru kenal motor, baru belajar gear 2, gear 3, gear 4, dengarlah abang bercakap. Allahumma salli ala Muhammad. Saya pun dulu, Allahumma salli ala Muhammad, ada waktunya naik motor dan sebagainya. Saya nak beritahu, dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, dia ada sebut pada kita, man bata ala injarin fawaqa'a minhu famata, bari'at minhu zammatu. Disebutkan, jika seseorang itu tidur di atas bumbung yang tiada batu penghadang, kemudian dia jatuh mati, maka tidak ada seorang pun yang harus bertanggungjawab ke atas dirinya. Sebenarnya Nabi nak bagi tahu perumpamaannya begini, kalau kamu yang bawa kecederaan kepada kamu, sampailah kamu mati, kamu jangan salahkan orang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan kamu rasa orang lain mesti bertanggungjawab kepada diri kamu. Soal undang-undang telah pun menyatakan bahawa pakai tali keledar, Allahumma salli ala Muhammad, pakai topi keledar, Allahumma salli ala Muhammad, pakai semua pakaian keselamatan, tapi dia tak buat dan dia seronok main motor. Allahumma salli. Dia kata, Ustaz, lagi naik 130 lagi syahdu, dia kata. Dan agama ni juga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, dia ada perbincangan dia. Macam tu juga bila memperbahaskan kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad, orang tidak akan bertanggungjawab kalau berlakunya kemusnahan. Nabi juga bagi perumpamaan, wa man raqibal bahra hina yartajju. Dan Nabi kata, kalaulah seseorang itu berlayar di lautan dalam keadaan bergelora, kapalnya pun musnah, Allahumma salli ala Muhammad, yaghtalimu, kamu kena tahu bahawa tidak ada seorang pun yang bertanggungjawab kepada kamu. Kenapa? Sebab kamu keluar ketika mana ombak sedang bergelora. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sebab itu agama nak bagi tahu kepada kita, apabila kamu yang membuka ruang untuk berlakunya kematian pada diri kamu, dia yang buat Spiderman dan dia yang buat macam-macam aksi-aksi yang lincah seperti yang Da'i Aiman sebutkan sebentar tadi, maka sebenarnya kita kena ada muhasabah. Saya bagi tahu, Allahumma salli ala Muhammad, ingat agama ini menghargai nyawa. Tetapi dalam satu hal, apabila kita yang membawa diri kita kepada situasi yang tidak menghargai nyawa sendiri, maka kita yang harus menjawab. Tapi bagaimana dengan sukan perlumbaan ni Ustaz? Seperti mana mereka sukan pemotoran di litar dan sebagainya. Adakah itu pun sebenarnya membahaskan tentang isu yang kita bicara pada hari ini Ustaz? Baik. Sukan yang membawa kepada ekstrim ini, Allahumma salli ala Muhammad, dia menjadikan satu perbincangan di kalangan para alim ulama berkenaan tentang budaya sukan tersebut. Kita akui sukan pemotoran juga telah pun menyebabkan
banyak kemalangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan sukan-sukan ekstrim ini juga menjadikan ramai di kalangan kita ini mungkin kehilangan nyawa dan sebagainya. Pada hakikatnya Allahumma shalli ala Muhammad, ianya memberikan banyak perbezaan keadaan tersebut. Agama ni dia selalu bagi tahu kepada kita supaya boleh untuk kita terlibat dalam sukan-sukan yang agak ekstrim ini, kerana dia tidak ada jaminan kecelakaan. Sebagai contoh, kalau dia main Flying Fox kan, dia dah ada banyak sudut keselamatan yang dia dah buat. Islam tak adalah macam, oh sukan yang boleh menyebabkan mati semua tak boleh. Dia tak begitulah. Cuma sebab itu datangnya pendalilan tadi yang ianya di atas tanggungjawab kamu sendiri. Sebab tu statement yang bila orang naik sukan ekstrim, dia akan tulis tahu, dia kena signing agreement. Dia kata kalau berlakunya sesuatu kecelakaan kepada kamu, maka kamu bertanggungjawab ke atas diri kamu sendiri. Sebenarnya itu patuh syariah tu. Itu sebenarnya syariah compliance, iaitu bermaksud dia memberikan pendetilan. Itu dah ada akad dah tu. Akad, dan bila dia sign itu dikirakan ijab qabul, bahawa aku yang nak main dan aku yang bertanggungjawab ke atas diri aku sendiri. Dan cumanya Allahumma shalli ala Muhammad, agama memperlihatkan bahawa dia boleh buat tetapi dalam keadaan mengutamakan langkah-langkah keselamatan, ya, dan ianya tetap berhati-hati pada setiap perbuatan yang dia lakukan. Kalau kita tengok orang naik motor Ustaz, pakaian jaketnya dengan motornya ataupun dengan keretanya Ustaz, semua telah dilengkapkan. Dalam kereta pakai helmet tu. Dalam kereta pakai helmet. Main, Maknanya telah melengkapkan ciri-ciri keselamatan yang cukup baik Ustaz. Betul. Sebab kalau kita tengok, ada pernah saya tengok video ni Ustaz, dia aksiden berguling-guling Ustaz, tapi keluar relax je kan. Maknanya mereka telah melengkapkan sistem keselamatan dengan baik-baik. Kita nak berehat seketika. Para penonton nak tahu dengan lebih lanjut lagi kupasan hadis kita pada hari ini, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang bersama dengan kita pada pagi ini kan, bagi membicarakan tentang hadis dan amalan berkaitan dengan hilangnya nilai nyawa. Baik Ustaz, kita ada sahabat kita di Facebook ni bersama dengan Fadil Mat Shah. Ustaz dan Dai, Assalamualaikum Ustaz dan Dai dan semua kru Tanyalah Ustaz. Soalan saya, apakah hukumnya kita sengaja ke arah kebinasaan sedangkan kita tahu kesan-kesannya seperti lumba haram, penagihan dadah dan merokok, dan apakah cara untuk memberikan kesedaran tentang perkara tersebut? Silakan Ustaz. Baik, membawa kepada perbuatan yang boleh menyebabkan kematian ini, Allahumma shalli ala Muhammad, adalah satu perbuatan yang amat buruk sekali. Dan ada je orang memandu untuk dia nak bunuh diri dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam agama kita betul-betul menolak semua perbuatan yang boleh menyebabkan kita terbunuh pada saat ketika itu. Ustaz, apa akan berlaku kalau seseorang itu dia bunuh diri dia? Bagaimana Islam memandang sudut itu? Saya bagi tahu daripada hadis riwayat Muslim, hadis nombor 109. Dinyatakan kepada kita dalam keadaan yang sangat jelas, man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa yang dia bunuh diri dia dengan besi, fahadidatuhu fi yadihi, bahkan disebutkan maka di neraka jahanam nanti besi itu akan selalu berada pada tangannya, yatawajja, dan ianya akan selalu menusuk-nusuk biha fi batnihi, ke dalam perutnya selama-lamanya. Dan saya nak beritahu, Masya Allah Tabaraka wa Ta'ala, begitu juga Nabi kata kepada barang siapa yang dia pergi minum racun, maka dalam keadaan tersebut dia akan minum terus racun dekat dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kalau dia bunuh diri dalam keadaan terjun gunung, maka nanti dia juga akan di neraka Allah itu terjun untuk menghabiskan nyawa dia. Dan itu kesakitan yang amat dahsyat. Hadis sahih riwayat Muslim, hadis nombor 109. Jadi saya nak bagi tahu kepada para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
semua perbuatan-perbuatan ini, sebab itu saya kata jangan kita banyak mencuba perkara yang boleh melukakan kita, mencuba perkara yang boleh merosakkan kita, mencuba perkara yang boleh menjatuhkan darah kita. Sebab apa? Masya Allah tabaraka wa ta'ala, cobaan seseorang itu akan menyebabkan dia tergadai maruah dirinya sendiri. Dan apabila perasaan ingin memberontak, saya nak buat semua benda Ustaz, saya nakkan kebebasan, maka apabila kita memohon kepada pembebasan, pemberontakan, akhirnya kita akan rosak dari iman. Baik Ustaz, kalau kita tengok berdasarkan laporan bahawa kes bunuh diri ni Ustaz, sejak tahun 2019 sehingga tahun 2021 kebelakangan ini, kita melihatkan bahawa disebabkan oleh tekanan yang menghadapi hidup mereka ni Ustaz kan. Jadi kita rasa sedih bila perkara ini berlaku disebabkan tekanan. Mereka rasakan dengan selesainya kehidupan mereka ni selesai masalah, sedangkan kehidupan yang lebih yang kekal abadi itu di sana kita perlu menanggung segala kesakitan itu. Baik, sahabat kita di Facebook Ustaz, soalan daripada Fatin Syuhaida. Zaman sekarang banyak berlaku penculikan dan penjualan organ manusia. Apakah punca mereka sanggup mengambil nyawa orang demi kepentingan peribadi dan nikmat dunia semata? Kalau mata tu agak lima mahal Ustaz ya. Tafadhal. Tapi kalau mata saya dah murah sikit dah. Apa kata apa? Baik. Yang orang kata mahal buah pinggang lah kan. Buah pinggang. Tetapi hukum penjualan organ ini hukum adalah haram, kerana ianya akan berlaku penganiayaan khususnya kepada orang-orang yang miskin dan sukar. Sebab itu kita kaedah kita di sini berbeza. Kita ada keadaan yang derma organ dan ada orang yang dia akan signing agreement yang dia bersedia untuk berkongsi apa yang ada dalam tubuh dia, apatah lagi kalau dia masih lagi sihat. Dan keadaan ini berlaku dengan banyak sebab. Kita kena lihat kepada negara yang seperti metropolitan, negara yang terlalu sempit dan padat, Allahumma salli ala Muhammad, dan nilai nyawa jadi semakin murah. Mohon maaf kalau saya boleh nyatakan di sini, antaranya seperti negara India yang ada banyak orang miskin dekat sana, sehingga menjadikan Allahumma salli ala Muhammad, mereka terpaksa yang terlalu miskin itu untuk buat apa yang mereka boleh buat untuk survive dalam kehidupan mereka. Begitu juga di benua Afrika yang Dai Aiman selalu ziarah. Menyebabkan keadaan itu berlangsung. Dan kalau kita melihatkan kepada siaran akhbar, ini juga terjadi kepada rakyat Palestina. Apabila ada kesakitan yang berlaku di Israel, maka akan diculik anak-anak tersebut, Allahumma salli ala Muhammad, dan dibawakan ke hospital maupun klinik untuk mereka lakukan operasi. Jadi saya melihatkan sebenarnya perbuatan tersebut pertamanya adalah haram atas apapun kepentingan, kecuali Allahumma salli ala Muhammad ianya melalui perjalanan yang sesuai, tidak berlakunya penganiayaan, redha di antara dua belah pihak, seperti mana dalam rukun-rukun yang ada dalam muamalat. Maka pada saat ketika itu ianya diharuskan atas beberapa hal. Tetapi Allahumma salli ala Muhammad, dasarnya penjualan organ itu adalah haram, dan orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sebut tentang pekerjaan pula Ustaz ada pekerjaan yang mana melibatkan pertaruhan nyawa. Seperti mana ada kawan-kawan kita yang terpaksa bekerja di atas tiang elektrik yang ketinggiannya mungkin 30 meter, 40 meter di atas awan sana Ustaz. Untuk orang kata menjaga orang kata elektrik ni lah. Dan juga kalau kita tengok ada di kalangan kawan-kawan kita ni yang terpaksa bekerja di dasar laut Ustaz. Menjadi technician di dasar laut. Besar gaji tu Besar gaji Ustaz. Jadi sekali selam RM6,000 Ustaz. Tapi melibatkan nyawa. Betul. Jadi bagaimana Ustaz pekerjaan-pekerjaan seperti ini? Baik, pekerjaan yang melibatkan nyawa ini sebenarnya ianya adalah satu perkara yang menjadi satu perjuangan untuk dia berjuang mencari rezeki di atas jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ajak kepada kita semua, Allahumma salli ala Muhammad, lihat daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah An-Nisa ayat nombor 100. Allah Taala sebutkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira. Bahkan disebutkan kepada kita, kalau kamu bergerak ataupun kamu berusaha untuk pergi mencari rezeki di atas jalan agama Allah Ta'ala ni, kamu akan perasan dekat atas muka bumi Allah ni banyak tempat yang makmur. Lepas tu dia sambung lagi, wasa'ah
Dan dia kata banyak rezeki yang lebar, banyak rezeki yang hebat. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Saya pun, kalau saya boleh menyelam, saya buat dah kerja tu. Saya dah pergi offshore dah dalam Muhammad kan. Apa benda welding yang kena buat kat dalam dasar bumi tu. Tetapi saya nak bagi tahu, kalau dia berhijrah untuk dia pergi mencari rezeki, maka perkara itu adalah merupakan satu perkara yang keharusan dalam agama ini selagi mana perbuatan itu adalah halal. Sebab itulah fardu kifayah. Kalau dia tak buat, Allahumma salli ala Muhammad, siapa nak buat? Kalau dia tak naik ke tiang-tiang elektrik untuk hantar berbola-berbola besar warna oranye yang selalu kita tengok tu, saya panggil dia berbola je. Berbola. Kan? Mungkin ada kaedah ataupun nama yang sesuai untuk orang yang bidangnya. Mereka terpaksa untuk melakukan perbuatan tersebut untuk mencari rezeki yang halal. Okey, kita tak dapat aircon hari ni Ustaz kan? Mungkin kita tak dapat aircon. Kalau tak ada orang yang ambil risiko untuk mencantumkan api, Allahumma salli ala Muhammad, dan ini semua dalam kehidupan adalah risiko. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada satu pekerjaan yang tak ada risiko. Wa imma kerja menjahit baju. Kerja menjahit baju senang je Ustaz, goyang kaki belum tentu. Tangan boleh terkena jarum dan sebagainya. Apa pun perjuangan kita sebenarnya, selagi mana kamu bergerak, selagi mana kamu mencari peluang, insya-Allah Quran kata yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Kamu akan perasan dekat atas muka bumi ni dia makmur dan ada banyak rezeki yang luas. Pergilah bertebaran, cari dan mohonlah rezeki daripada Allah. Ustaz banyak masuk ke sekolah-sekolah, ke universiti, ke pejabat-pejabat, golongan korporat dan sebagainya, dan sudah semestinya Ustaz dapat interaksi daripada mereka bahawa mereka ni setengah pada mereka hidup di dalam tekanan. Betul. Dan dalam tekanan yang mereka hadapi itu sampai tahap dah tak ada jawapan lain dah Ustaz, melainkan bunuh dirilah jawabnya. Allahu Akbar. Macam mana nak selesai isu ini Ustaz? Saya nak bagi tahu, tekanan ini dia tak memilih orang. Kalau dia da'i pun, kalau terlebih tekanan, dia boleh die. Jadi, Allahumma salli ala Muhammad. Tekanan ini juga pernah berlaku kepada Sayyidatina Maryam. Dan disebutkan kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad, dengan jelas berkenaan tentang hal itu, bila disebutkan, فَحَمَّلَتْ حُفًا tabadat bihi makanan qasiyya. Dan apabila itu Maryam, Allahumma salli ala Muhammad, berhadapan keberadaan yang hamil, lantas dia mula memencilkan dirinya dan bawa kandungannya ke tempat yang jauh. Yalah, sebab Maryam mahu tuduh dia buat zina kan, tiba-tiba ada baby. Jadi dia pun stres, dia pun pergi menyendiri. Sebenarnya kita boleh faham bahawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, Quran merekodkan ibu kepada seorang nabi juga mengalami tekanan ataupun depres terhadap isu yang berlaku. Apatah lagi, macam mana tak depres? Aku tak kahwin, tiba-tiba dapat mengandung kan. Macam contohlah, Dayak Aiman tak kahwin lagi, contoh. Tiba-tiba Dayak Aiman pergi pasar, dia mengaku inilah bapa saya. Tak risau Dayak Aiman. Kan? Dia lah tengah bawa isteri kan. Tiba-tiba ada ayah kan. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu, kita pun akan rasa keberadaan tersebut. Namun Allahumma shalli ala Muhammad, ketika mana kita memperlihatkan suasana sebegini pada penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila tekanan itu berlangsung, Maryam juga menghadapi tekanan, Asiyah juga menghadapi tekanan daripada Firaun. Tetapi kekuatan yang mereka dapat adalah mereka dapat ilham. Kita tak panggil idea daripada apa yang Maryam dapat supaya pergi bersandar, pergi masuk ke dalam gua itu sebagai Allahumma shalli ala Muhammad wahyu, tetapi kita tetap panggil itu sebagai ilham. Dan sampai satu tahap Maryam dia pernah kata, alangkah baiknya kalau aku dah mati dah sebelum ini. Dia cakap macam itu, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan dia kata, agar aku ini tidak dikenang orang, agar aku ini dilupakan orang. Itu disebut dalam surah Maryam ayat nombor 22-23. Bayangkan, sehebat-hebat wanita juga mengalami keadaan yang tidak berpihak kepada dirinya. Kehidupan ini dia bukan berkaitan tentang setiap suasana itu kena berpihak pada kita. Semakin kita matang dalam hidup, semakin kita faham bahawa banyak keadaan yang tidak mungkin berpihak pada kita. Dan yang setuju kan benda tu? Kan? Banyak keadaan yang kita cuba atur supaya secantik keadaan itu kepada kita, tetapi ianya tidak beroperasi sesuai itu. Kehidupan Rasulullah pun begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau semuanya clear, Nabi tak perlu untuk buat hijrah yang besar. Tetapi apa yang saya boleh bagi tahu kepada anda semua, bila kita menghadapi tekanan, carilah masa dan carilah Tuhan. Allahumma shalli ala Muhammad. Uruskan masalah kita. Masalah mesti dialirkan, masalah kena diucapkan, dan masalah mesti dilalukan. Jika tidak, ia jadi racun pada kita. Okey, baik Ustaz. Ada tak keadaan yang kita boleh membunuh
Allah. Selepas ni. Baik, Para penonton insyaAllah. nak tahu jawapannya, kembali selepas ini tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus bersama dengan kita pada hari ini bagi membicarakan berkaitan dengan topik pengajian hadis berkaitan hilangnya nilai nyawa. Baik Ustaz, kita tak boleh orang kata buat membunuh ini dengan suka hati, ini satu perbuatan yang sangat dikeji dalam agama kita. Namun persoalannya, ada tak keadaan yang kita boleh membunuh? Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Secara direct untuk kita jawab soalan tersebut, agama kita telah pun menggariskan tiga kelompok awal yang kita boleh melakukan tindakan. Tetapi tindakan itu tidak dibuat atas keputusan peribadi kita. Dia mesti dibuat atas keputusan qadi. Tapi kalau saya cakap qadi, ramai orang tak faham kat Malaysia ni kerana majoriti negeri kita memahami qadi itu tugas dia adalah sah. Juga nikah. Sah nikah. Dan itu orang faham kan. Tetapi pada hakikatnya dia terjatuhkan padanya beberapa hal dan keadaan. Yang pertamanya adalah kepada Muslim yang dia membunuh orang lain dengan sengaja. Maka dia sama ada dalam keberadaan tersebut dalam mazhab Imam Syafi'i menceritakan kepada kita itu boleh sama sekali untuk dijatuhkan darahnya atas izin para pemerintah sesuai. Dia macam ni tau. Apabila undang-undang Islam telah wujud, maka yang akan menggerakkan itu adalah pihak pemerintah. Jika Allahumma Muhammad keberadaan menyebabkan kita tak menggunakan aplikasi itu, maka akhirnya ianya akan bergantung kepada apa option yang ada. Sekarang ni pun dah mula jadi perbincangan hukuman mandatory, iaitu gantung sampai mati. Dah ada banyak dah perbincangan. Ada negara yang nak teruskan, ada negara yang tak teruskan. Ada yang gantung sampai mati, ada yang tembak Allahumma Muhammad, ada yang keluarkan darah daripada badan. Banyak option. Ada juga negara yang dia nak buat kesalahan mandatory duduk di kerusi elektrik Allahumma Muhammad. Tetapi secara dasar Allahumma Muhammad dalam tuntutan syarak kita Allahumma Muhammad, jika sesuai dengan syarat-syarat tertentu maka ianya berlangsung. Yang keduanya Allahumma Muhammad wa ala alihi wasallam adalah terhadap orang yang melakukan penzinaan. Ya, terutamanya kalau orang yang dah berkahwin lah. Kalau yang dah berkahwin ni Allahumma Muhammad, dia ada satu hukum yang kita kata rejam sampai mati. Rejam tak boleh batu kecil, tak boleh terlalu batu besar. Yang penting kena make sure dia mati. Kenapa tak boleh batu kecil? Bayangkan kalau kita tengah rejam dia, letak satu batu besar, seorang dia lah baling Allahumma Muhammad, mati dah orang tu. Dan yang ketiga sekali adalah mereka yang keluar Islam lantas mereka menentang Islam. Okey? Tetapi saya nak bagi tahu, untuk kafir muahad, kafir orang kafir yang tidak menentang Islam, kafir yang ada perjanjian dengan Islam, hukum dia dosa besar juga orang Islam membunuh orang kafir tersebut. Pada saya, walaupun kita dekat Malaysia ni, dalam konteks Malaysia saya nak jawab sikit dari Aiman, walaupun kita tak ada perjanjian, orang yang bukan Islam Allahumma Muhammad, dia kena mengikuti pemerintah dan sebagainya. Tetapi secara tak langsung sebenarnya wujud kontrak sosial. Wujud kontrak sosial yang kita harus fahami bahawa ia cenderung kepada mengatakan kepada kita nyawa-nyawa rakan-rakan kita yang bukan Islam juga terpelihara di tanah air India, itu jaminan. Dan Allahumma Muhammad. Dan sebab itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, secara tuntas mereka yang boleh terjatuhkan dengan hukuman mati itu ataupun terbunuh dengan tiga golongan. Yang pertama sekali adalah mereka yang lancap membunuh orang dalam keadaan yang sengaja, Muslim bahkan begitu. Bahkan yang keduanya adalah mereka yang sama sekali melakukan penzinaan, terutamanya yang telah pun berkahwin. Dan yang ketiga pula adalah orang yang keluar Islam lantas dia menentang Islam. Nah, itu dia. Maknanya penting dalam kita menjaga nyawa ni Ustaz. Bukan sesenang boleh main bunuh je. Maknanya dia bukan tertakluk kepada semua orang tadi Ustaz. Dia tertakluk kepada pemerintah tadi dahulu yang menetapkan apakah hukuman yang setimpal kepada penjenayah tadi. Betul Ustaz? Betul. Secara undang-undang, kalau saya bertambah sikit, secara undang-undang di Malaysia sendiri pun kita tak boleh buat apa-apa keputusan secara sendiri, walaupun dalam soal mempertahankan diri, walaupun itu ada perbincangan di kalangan ulama hak untuk pertahankan diri, tetapi dalam keputusan yang kita bicarakan pada sudut syariah dan perundangan kita adalah
kamu boleh pertahankan diri tapi tidak sampai membunuh dia, Aiman. Okey, baik Ustaz. Kita ada sahabat kita di Facebook bersama dengan Siti Nurbaya. Baik. Apakah hukum jika menjadikan nyawa itu sebagai cagaran atau ugutan untuk melepaskan diri dari seorang yang dijanjikan untuk menyelesaikan suatu masalah, contohnya seperti hutang piutang? Baik. Yang kedua, adakah individu yang melakukan perbuatan buang anak itu juga dianggap telah melakukan dosa membunuh jika sebayi itu mati sebelum ditemui dan diselamatkan orang lain? Silakan Ustaz. Baik, perkara pertama saya nak jawab berkenaan tentang soalan nombor 2 dulu. Berkenaan dengan isu buang anak ataupun dalam bahasa mudah pun kita boleh kata gugur anak. Jadi para penonton yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita melihatkan berkenaan tentang janin di antara 1 hari hingga ke 40 hari, Allahumma salli ala Muhammad, kalaulah janin tersebut Masya Allah Tabarakallah mendatangkan bahaya untuk ibu tersebut, maka hukum dia dalam keberadaan tersebut makruh, Allahumma salli ala Muhammad, ianya berlangsung. Dan kalau digugurkan ianya akan menyebabkan satu perbuatan yang tak elok kat situ lah. Tetapi nak gugur pun kena minta izin suami juga. Isteri tak boleh menggugurkan anak sebegitu sahaja. Okey. Manakala pula berkenaan tentang bayi yang di bawah 4 bulan. Kalau ni kita kata sebelum kita kata isu buang anak lah, sebab gugur anak ni ramai orang cakap dia dah berzina, dia nak buat apa. Satu saya kata kalau dia dah berzina dan mungkin ada anak itu juga masih lagi di bawah 4 bulan ataupun bulan pertama, bulan kedua, kahwinkan mereka. Tetapi apakah Ustaz hukum dalam keberadaan pengguguran janin tersebut? Sebagian ijma' para alim ulama' mengatakan kalau atas 120 hari maka hukumnya adalah haram. Sebab seperti mana membunuh anak tersebut, ya, membunuh. Dalil itu jelas sebab Allah dah hantarkan malaikat untuk tiupkan roh untuk dia. Dan tetapi kalau di bawah 120 itu 120 hari itu, maka di situ ada khilaf yang besar di kalangan ulama'. Ada ulama' masih mengharamkan. Saya cenderung kepada pandangan itulah jika tidak ada kepentingan lain, tak ada sebab lain. Saya cenderung kepada haram. Pun begitu masih ada lagi para alim ulama' yang mengharuskan jika anak itu cacat dan mengalami masalah yang boleh membahayakan nyawa ibu. Apapun, kita kena buat keputusan mengikut garis kemanusiaan. Bagi orang yang membuang anak, Allahumma salli ala Muhammad, dan perbuatan tersebut secara dasarnya hukumnya adalah haram. Secara dasarnya hukumnya adalah haram, dan jika ada keadaan yang berbeza baru hukum jadi makruh. Sebab itu saya nak bagi tahu, ada orang cakap, oh kau ni dah boleh kahwin dah, Allahumma salli ala Muhammad, kahwinlah, kau ni aku tengok nafsu dah tak boleh dah, cakap macam itu. Dia kata dia boleh pula dia yang terjemah orang lain kan, aku tengok nafsu kau ni lemah, nafsu kau ni kan macam dia bomoh kan. Dia suruh orang tu kahwin. Banyak orang gagal dalam perkahwinan sebab dia kata saya kahwin sebab nak tutup pintu fitnah tau. Tapi akhirnya dia ada masalah kewangan, dia tak ada education yang baik, pendidikan yang sempurna, dia tak boleh didik anak dia. Akhirnya dia gagal. Dan saya nak jawab soalan nombor pertama juga berkenaan tentang cagaran ataupun ugutan dalam soal melibatkan nyawa. Perkara ini adalah tidak patuh syariah dan menyebabkan nilai harga diri seseorang itu, Allahumma salli ala Muhammad, turun. Seperti mana hutang dan piutang. Hutang ini harus dibayar dengan hutang. Dia beza. Hutang nyawa beza. Hutang darah, ia sebagainya pandangan dibayar dengan darah. Tapi hutang wang itu mesti tetap dibayar dengan wang. Tetapi ingat, mengambil faedah daripada hutang, hukumnya adalah haram dan itu dah riba. Tak boleh kaedah kita mengambil apa-apa faedah daripada hutang, mengambil lebih daripada hutang tersebut, kerana itu boleh mendatangkan fitnah. Okey, baik Ustaz. Kita nak tahu juga Ustaz, kalau dalam keadaan ketika mana kita nak selamatkan orang dalam keadaan lemas ni Ustaz. Ada sahabat kita ni kan, dia tanya soalan, macam mana kita ni nak selamatkan orang yang dalam keadaan lemas sedangkan kita tahu itu dalam keadaan air yang sangat deras yang boleh melibatkan kematian ni Ustaz. Bagaimana Ustaz? Baik, tugas-tugas penyelamatan ini, hukum bagi seseorang yang mati lemas, pertamanya saya bagi tahu orang yang mati lemas hukumnya syahid. Manakala orang yang membantu untuk menyelamatkan orang yang lemas juga hukumnya juga adalah syahid. Ini terkandung dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau isu lemas tadi memang dia syahid, Allahumma salli ala Muhammad. Cumanya dia akan kita fahami syahid akhirat lah. Sebab syahid dunia ini adalah diperlihatkan dengan yang jelas dengan jihad, Allahumma salli ala Muhammad. Itu satu.
Jadi kalau dia terpaksa untuk menyelamatkan orang sehingga menggadaikan nyawa dia, maka dia akan dapat pahala syahid. Dan hukum disebut adalah harus untuk dia melakukan perbuatan tersebut. Malah Masya Allah Barakallah diizinkan untuk dia pergi selamatkan orang lain atas sebab kasih, atas sebab sayang, atas sebab kemanusiaan. Dan dia kalau dia meninggal dunia, maka dapat syahid dari iman. Kalau keadaan biasalah orang ni dah ditidurkan, ya, ketika mana dia berada di ICU dan sebagainya, dan sehingga kan doktor kata dia ni memang dah tak ada harapan, dan dibuka tiup pernafasannya, Ustaz. Adakah itu juga dikira sebagai membunuh, Ustaz? Pandangan yang saya nak keluarkan ini adalah pandangan yang sedikit perbezaan besar di kalangan para ulama. Dan jarang juga para ulama memikirkan soal itu. Tetapi almarhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia ada bahaskan soal ini berkenaan tentang keperluan memutuskan mesin daripada seseorang tersebut. Contoh, saya ni kalau mesin off, bermaksud saya matilah. Tapi saya nak bagi tahu dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, seseorang yang masih meletakkan oksigen kepada mulut orang yang dah memang sesak nafas nak meninggal, dia betul satu keadaan dia nak bantu orang tu dan yang iman, tapi satu keadaan dia boleh menyukarkan orang tersebut untuk menghadapi sakaratul maut. Ya, kenapa? Saya buktikan antaranya berlangsung sehingga menyebabkan kita confused dalam satu waktu kematian saya datang. Orang tu dah memang sesak nafas habis, dah memang seolah-olah nazak dalam keadaan tersebut, tapi kelihatan seperti ada oksigen yang masih masuk ke dalam dia. Allahumma Muhammad, dipanggilkan doktor. Jadi bila dia masuk, dia akan ada seolah-olah sikit pergerakan. Orang yang dah tak kuat badan ni, penjaga dia akan sensitif dengan ada pergerakan, seolah-olah ada pernafasan. Jadi di situ pun kena bincangkan juga. Itu satu. Okey. Jadi kalau dah sampai waktu untuk harus dibuka, maka harus dibuka. Manakala kalaulah kata yang kedua tadi, pandangan almarhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kalau kita untuk memutuskan, jika tidak dia akan lebih sakit, dia akan lebih menderita, maka adalah harus untuk kita memutuskan daripada mesin tersebut, oleh kerana untuk menghentikan derita yang dilangsungkan. Apa-apa pun ianya berdasarkan kepada kepentingan semasa dan persetujuan dan iman. Banyak lagi yang akan kita kupaskan selepas ini. Para penonton sekalian, terlepas info ataupun siaran dari awal, catch up semula di aplikasi Tonton dengan Muat Turun dan Langgan Sekarang. Banyak lagi isu kita akan bincangkan. Para penonton, jangan berganjak ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini dalam membicarakan topik hilangnya nilai nyawa. Kadang-kadang nyawa ni dia ambil ringan je, Ustaz. Betul. Tapi isunya sekarang ni, ada setengah orang ni dia menggadaikan nyawanya itu untuk kajian ataupun untuk mendapatkan ilmu dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau kita tengok baru-baru ni kisah kapal selam, kita sebut kapal selam Titanic, Ustaz. Betul. Mereka ni pergi ke dasar laut untuk mencari serpihan-serpihan ataupun bahan-bahan yang ditinggalkan oleh kapal Titanic yang dulu. Betul. Mereka nak buat kajian, tapi malangnya mereka berlaku sedikit masalah teknikal dan sebagainya, mereka meninggal dunia. Jadi apa pandangan Ustaz tentang perkara tersebut? Adakah salah apa yang mereka lakukan? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita melihatkan berkenaan tentang idea yang dibuat oleh rakan-rakan syarikat daripada Ocean Gate, dia mewujudkan satu kapal yang disebut sebagai Titan, yang mana dia kata atas dasar dia turun bawah tu, dia bawa bilioner Allahumma salli ala Muhammad untuk dia tengok apa yang berlaku kepada Titanic dalam keberadaan tersebut. Saya nak bagi tahu, memang dunia ini Allahumma salli ala Muhammad masih lagi tak habis dikaji. Jadi oleh kerana mereka ini cuba untuk mengkaji dalam keberadaan tersebut dan mereka cuba untuk berhubung dalam keberadaan itu. Yang lebih dahsyat sekali, Allahumma salli ala Muhammad, kapal tersebut telah pun mendasari dalam lebih kurang 3.5 km ke dalam aras laut. Maksudnya bukan dalam sikit tu, dan Aiman. Kalau saya kata 1000 meter ataupun 1 kilometer ke dasar laut, dalam, dalam. Dan ini adalah 3.5 kilometer ataupun 3,500
meter ke dasar lautan dan menyebabkan kapal itu Allahumma Muhammad pecah, dan disebut oleh pakar dia seolah-olah pecah yang tuf begitu, bermaksud akan tidak meninggalkan bangkai yang besar. Kapal itu pun kecil sahaja. Saya pernah tengok secara fizikal kapal tersebut melalui atas talian berkenaan tentang dia bukan ada seat pun dalam tu. Dia macam masuk dalam tu macam kapet sahaja, macam ada span begitu, duduk dan mereka tengok view tersebut. Saya nak bagi tahu oleh kerana tujuan asas mereka turun tu adalah untuk melihat, kita boleh faham bahawa eksplorasi yang mereka lakukan, saya kira oleh kerana orang pun dah tak ada, saya cadangkan supaya keadaan yang belum dapat menjamin keselamatan janganlah dibuat keadaan kita elakkanlah, itu. Elakkanlah. Kerana akhirnya dipertanggungjawabkan begitu. Dan yang seronoknya dalam kes ni, dia juga ada syariah compliance dia bila dia tulis tau berkenaan tentang boleh menyebabkan kematian. Yang saya maklum dalam perjanjian siapa yang naik kapal tu, perkataan mati disebut berulang kali. Boleh berlakunya kematian, boleh berlakunya kematian, dan mereka tanda tangan soal itu. Jadi bila berlakunya kematian, sebab itu dia tak menjadi apa-apa impak yang besar kepada orang yang menganjurkan soal itu, kerana kita bagi tahu risiko yang akan dihadapi. Dan saya nak bagi tahu tolonglah terutama yang lelaki. Pasal tu lelaki banyak mati awal, suku buat benda yang luar jangka. Luar jangka kan. Explore lah benda-benda yang buatkan kita insya-Allah selamat. Walaupun kita tengok Everest sampai hari ni ramai orang yang masih lagi meninggal dunia ataupun mati di Everest. Ya, tapi ramai juga yang sukses. It's okay lah sebab kita ada story orang yang kejayaan tu banyak kan. Tapi kalau keadaan yang percubaan dan sebagainya, maka dielakkan kerana kita tak nak kematian kita jadi sia-sia. Dan kita kena faham boleh jadi beberapa kegairahan ataupun tersilap langkah apa-apa pun untuk yang akan datang kita mengambil iktibar. Dan mungkin itu cara dia yang Allah Ta'ala nak buat jalan cerita, cara dia meninggal dunia macam itu. Kita yang atas masih lagi diberikan peluang untuk hidup ni, ambil iktibar. Dan itu bahagian dia, besok bahagian kita, mudah-mudahan Allah pemutahkan. Sebab tu disebutkan jangan mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan, betul Ustaz ya? Jangan, dalam laut jangan. Baik Ustaz, sahabat kita Rohaya Arifin, zaman serba moden ni dah menjadi kebiasaan langsung tidak menghargai nyawa, sanggup taruh nyawa demi kemewahan hidup dan gaya hidup. Sebagai contoh, berlumba haram juga terlibat dalam kongsi gelap. Jika gagal dalam pertaruhan itu, nyawa melayang. Begitu juga dengan minjam duit dengan sindiket-sindiket atau tak boleh bayar, akibatnya nyawa kita juga dalam kita juga keluarga dan dipertaruhkan. Apakah sudah tak boleh berfikir secara elok untuk segalanya? Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya dalam isu sindiket ni dia memang sentiasa wujud, dan sejujurnya saya kalau nampak iklan-iklan sedikit yang ada di pokok-pokok, saya memang akan secara sukarela jatuhkan keadaan tersebut. Saya nak bagi tahu dalam agama ni dia ada sebut perkataan jaga diri kamu dan infakkan diri kamu. Dia sebenarnya ayat yang tadi tu dia bergabung tau. Wa anfiqu fi sabilillah, infaklah di atas jalan Allah Taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu membawa diri kamu ke lembah kebinasaan. Wa ahsinu, bahkan lagi dikatakan kepada kita waktu itu, Allahumma shalli ala Muhammad, dan buatlah baik dalam kehidupan kamu. Jadi para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu fi sabilillah. Kamu bila rasa hidup ni rasa sempit ataupun belanja jadi tak kuat, saya faham. Saya tak boleh cakap pada pihak tuan-tuan. Ada orang kata ustaz tak pernah rasa apa yang saya rasa. Betul lah ya Iman. Ada orang dia tak ada benda lain yang dia boleh buat untuk dia survive dalam kehidupan. Tapi ada satu perangsang motivasi untuk kita ada kekuatan. Dia kata, selagi mana kita belum cukup duit, bermaksud kita belum kerja keras. Cuba kita pegang je falsafah itu. Selagi mana kita belum cukup duit, bermaksud kita belum kerja keras. Dan kita tak boleh manjakan diri kita, dan jangan ambil jalan mudah, pinjam kepada sedikit-sedikit ini yang dilihat Allahumma shalli ala Muhammad sangat mengancam nyawa, ya. Dan saya nak pesan juga kepada rakan-rakan yang buat kerja sedikit, kalau boleh buat kerja lain. Kalau ada bisnes kan, buatlah bisnes lain. Dan tolonglah kepada sedikit-sedikit, jangan tekan orang yang dah susah, yang dah miskin. Tolonglah jangan tekan. Sebab apa? Mereka juga ada keluarga, dan
mereka juga ada masa depan yang mereka nak bina. Janganlah rakan-rakan sedikit menjadikan masa depan mereka gelap. Dan saya nak bagi tahu, mudah-mudahan kita semua tidak buat keputusan yang salah ketika mana kita sedang sempit. Baik Ustaz, ada Pak Long ni, dia susah lah nak pergi hospital Ustaz. Susah nak pergi hospital, tapi dia dah disarankan untuk melakukan pembedahan di hospital. Baik. Jadi biasalah orang tua ni dia susah nak pergi hospital Ustaz. Jadi nak tak nak dia kena pergi hospital untuk buat pembedahan, tapi risikonya 50-50. Jadi mungkin ada nasihat daripada Ustaz kepada Pak Long kita ni, yang mana adakah dia nak teruskan pembedahan tu ataupun dia biar je lah sakit macam tu. Sebab pergi pun mencampakkan dia kepada kebinasaan, dan tak pergi pun sama juga. Binasa juga. Betul. Macam mana Ustaz? Ada beberapa perkara yang ini adalah perkara yang praktikal. Dia very complex. Kita kena jawab berdasarkan kepada data lah. Kalau contoh, di situ ada 70-30. 70 adalah success rate, manakala kegagalan itu 30. Maka pada saya harus kamu pergi untuk pergi rawatan. Tetapi untuk orang yang dah berusia, perkara-perkara yang mungkin melibatkan pemulihan dalaman, kerana kita maklum orang yang dah berusia ni dalamannya lebih lewat pulih berbanding orang yang muda. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau kita melihatkan keadaan itu akan lebih menyukarkan. Betul. Ramai orang yang bila ada masalah di otak ataupun di kepala buat pembedahan elok. Tapi ada yang bila ada masalah dia lagi tak elok. Ada orang dia kena ambil air buah pinggang, air tulang belakang. Allahumma salli ala Muhammad. Dia ambilnya elok, lepas itu mungkin jadi tak berapa elok. Dia macam ni. Sebab itu pakar-pakar dia akan bagi tahu potensi dia apa, Allahumma salli ala Muhammad, dan keputusan dia apa. Dan pada akhirnya kita kena buat keputusan secara kolektif. Saya percaya kita ada konsultan dalam bidang perubatan yang hebat kat Malaysia ni. Kita juga di antara negara yang menawarkan khidmat fasiliti hospital yang baik. Masya Allah Ta'ala, rujuk soal itu dan berdasarkan data yang ada. Dan percaya dengan istikharah. Itu je. Sebab apa? Keadaan sangat kompleks. Saya tak boleh bagi satu jawapan yang diguna pakai oleh semua. Dia adalah kes by kes. Okey, baik Ustaz. Ada orang ni Ustaz, macam saya nak kembali kepada kes yang Ustaz sebutkan pada awal tadi, yang mana disebabkan adik jadi rogol, habis dia semua pukul Ustaz. Kan melibatkan terbunuh lelaki tersebut. Betul. Mungkin bagaimana keadaannya orang yang tersilap bunuh ni? Pukul tapi mati pula orang tu selepas ini. Boleh Ustaz? Baik, insya-Allah. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini bagi membicarakan bab hadis dan amalan berkaitan dengan hilangnya nilai nyawa. Janganlah ambil ringan tentang bab nyawa ni, sebab nyawa ada satu je, tak boleh diganti-ganti. Tapi Ustaz, tentang kita punya soalan sebentar tadi Ustaz, bagaimana keadaan sekiranya bila mana seseorang ni Ustaz, dia dalam keadaan ada nyawa ni lah Ustaz kan, tapi dia ni mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan. Dia buat satu-satu perkara yang mungkin dapat melibatkan dia ni dalam keadaan darurat. Silakan Ustaz. Baik, bila dia mungkin dalam keadaan yang terjatuh ataupun darurat ataupun yang menyebabkan dia bunuh pun terbunuh salah orang. Salah orang, pukul kan? Dia mati pula. Mati pula. Cadang nak bagi sakit je. Bagi sakit je. Cadang nak bagi sakit je Ustaz, tapi mati pula dah. Dan sebenarnya dalam surah An-Nisa ayat nombor 29 Tuhan sebut pada kita, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu ni berbunuh-bunuhan antara sesama sendiri. Jangan bunuh antara satu sama yang lain. Inilah yang mendorong kepada gerakan ekstremis, iaitu gerakan yang aku ada barang ni, aku rasa nak bunuh diri dia, aku rasa nak pegang senjata. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ianya akan mendatangkan satu fitnah kepada agama kita. Maka sebab itu hukumnya tetap haram juga, Masya Allah Tabarakallah, sebab kita memberikan kemudaratan kepada orang lain dan juga kemudaratan pada diri kita sendiri. Sebab itu dalam konteks ini, Allahumma salli ala Muhammad, ketika mana suasana yang memungkinkan kita rasa, Ustaz, kalau saya ke depan ni mungkin saya bunuh dia, orang yang ada iman dia akan kata, nasib baik aku ada iman. Sebab aku ada iman dah, aku tak buat tindakan yang berat kepada engkau. Kalau tak kesilapan macam ni, aku takkan maafkan. Sebab itu dai iman dan para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tuntas apa yang kita tengah cakap sekarang ini adalah
para ulama Allahumma salli ala Muhammad betul-betul mengharamkan pembunuhan di antara satu sama yang lain, sama ada pembunuhan fizikal ataupun pembunuhan lisan ataupun pembunuhan menggunakan sihir. Baik Ustaz. Bila Ustaz sebut tentang perkara ini Ustaz, ada setengah orang ni dia membunuh menggunakan sihir tadi Ustaz. Sebab kalau nanti kan kalau nampak sangat membunuhnya tu. Jadi bila menggunakan sihir tadi, maka perkara ini mungkinlah boleh tak nampak cover, sangat. Mungkin Ustaz pun sebagai seorang perawat pun mungkin ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dia punya sihir itu tak membawa kepada mati, maka tidak ada harus untuk hukum mati kepada penyihir tersebut. Ini berbeza daripada pandangan mazhab yang lain. Sebahagiannya mereka kata kerana mereka ni dah murtad, tukang sihir ni dah murtad, dan juga boleh dijatuhkan hukuman mati kepada mereka oleh kerana mereka telah pun melawan dan mendatangkan mudarat kepada orang lain. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dia hantar sihir itu mematikan, maka ia boleh juga dijatuhkan hukuman yang akan dibincangkan. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi kalaulah dia hanya hantar sihir, orang tu sakit tak sampai mati, maka bomoh itu tidak akan dijatuhkan hukuman mati. Okey? Dan Allahumma salli ala Muhammad. Oleh kerana itu, masya-Allah tabaraka wa taala, dalam mazhab kita juga melihatkan kadar yang dihantar oleh bomoh. Ada bomoh dia hantar nenek kebayan nak tolong lalu-lalu je bagi kita takut, supaya kita lemah semangat, malam tak boleh tidur dan kita besok pagi tak boleh buat kerja. Ada bomoh yang dia hantar saja je hantu raya kan, tinggi macam pokok kelapa, datang tengok malam-malam dekat tingkap kita. Kita pun tengok panjang ni leher dia. Allah SWT kan. Jadi itu tak mendatangkan hukuman mati kepada bomoh tersebut. Tapi kalau bomoh tersebut dia buatkan orang busung, dia buatkan orang kena angin ahmar ataupun apa-apa yang membawakan kepada proses kematian ataupun meletakkan racun daripada makanan dan sebagainya, maka itu ada perbincangan yang lebih keras di kalangan ulama. Baik Ustaz, sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak, Ustaz, bagaimana pula bagi mereka yang cenderung melakukan pemburuan binatang secara haram di peringkat global sehinggakan setengah spesies haiwan itu digazetkan sebagai haiwan terancam? Adakah itu juga termasuk dalam golongan pembunuh yang disebutkan dalam hadis ini Ustaz? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Secara direct hadis ini dia merujuk kepada perbuatan pembunuhan di kalangan manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi dalam soal pembunuhan kepada haiwan ini, sebenarnya ianya memang berlangsung, dan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, ianya juga menjadi satu penolakan dalam agama ini. Saya ingat kalau kita di Malaysia ini, kita ada harimau Malaya. Allahumma salli ala Muhammad. Bila kemalangan saja, kadang-kadang taringnya hilang ataupun kulitnya hilang. Allahumma salli ala Muhammad. Tapir pun macam tu juga. Tapir Malaya. Allahumma salli ala Muhammad. Tapir pun diorang ambil atas tujuan untuk penyembahan tertentulah kan. Dan sama juga dengan serigala. Serigala. Kat Malaysia masih ada serigala lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi bukanlah yang seperti mana di Eropah ataupun di benua yang sejuk. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi pergi memburu haiwan, Allahumma salli ala Muhammad, sehingga menyebabkan kerosakan kepada mereka, sama sekali ianya dilarang dalam agama ini. Tak boleh pembulian kepada haiwan. Sebab apa? Kita merosakkan ekosistem yang berada pada flora dan fauna kita ni. Allahumma salli ala Muhammad. Dan pada akhirnya ianya akan memudaratkan kehidupan manusia itu sendiri. Dan walaupun membunuh haiwan ini dia tak adalah sama dalam hukum membunuh manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Sebagai contoh, Ustaz, saya terbunuh semut, jadi kena qisas. Allahumma salli ala Muhammad kan. Tidaklah begitu. Tetapi Allahumma salli ala Muhammad, agama mencegah. Itu juga termasuk, ada ulama yang lebih halus, dia membincangkan bahawa tak boleh bunuh binatang yang melata menggunakan api. Ada ulama yang memang menolak, dan kalau boleh bunuh yang sekali mati. Baik Ustaz, kita biasa sebutkan tentang membunuh daripada sudut fizikalnya, tapi bagaimana membunuh daripada sudut mentalnya? Beri tekanan, body shaming dan sebagainya melalui media sosial. Adakah ini juga kita boleh kategorikan sebagai seorang pembunuh? Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita kena faham bahawa satu orang yang meletakkan, masya-Allah tabarakallah, kesakitan kepada manusia yang lain. Dia kata, macam mana yang Nabi sebutkan kepada kita, kalau kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka kamu cakap benda baik, Allahumma salli ala Muhammad, ataupun kamu tak ada cakap benda baik, kamu diam je lah, Allahumma salli ala Muhammad.
Tapi bila Nabi cakap macam itu, Nabi nak bagi tahu kepada kita bahawa kalau kamu boleh cakap benda baik, maka kamu cakap benda baik. Tapi kalau kamu rasa tak boleh bercakap benda baik, maka lebih baik kamu diam. Kerana kata-kata kita akan menyebabkan orang mati berulang-ulang kali. Kalau kita pergi ke Jabatan Sekretariat Allahumma salli ala Muhammad, banyak kanak-kanak ada diberikan perkataan yang kasar oleh orang tuanya. Pasangan suami dan isteri juga berlangsung dalam keadaan yang sangat sukar begitu. Jadi membunuh orang secara emosi, Allahumma salli ala Muhammad, hukumnya juga adalah haram dalam agama ini. Dan hukum tersebut adalah tuntas untuk memastikan bahawa ianya tetap menjaga maqasid syariah. Sebenarnya Dai Aiman, bila kita kata Ustaz, betul ke ianya juga haram? Betul. Sebab kalau kita kata membunuh secara fizikal, dia termasuk dalam hifzun nafs. Tetapi kalau kita kata berkenaan tentang membunuh emosi dalam maqasid syariah, dia termasuk pada hifzul akal. Jadi orang yang membunuh akal orang lain ni juga, dia telah pun melanggari prinsip maqasid syariah, perkembangan tentang penjagaan diri dan tubuh badan manusia. Baik Ustaz, sahabat kita di Facebook Laila Dila Rosa, soalannya, adakah Islam itu meletakkan harga yang amat tinggi ke atas nyawa setiap makhluk? Adakah selepas menjaga agama kita wajib menjaga nyawa kerana kurniaan nyawa itu merupakan nikmat kewujudan kejadian, dan jika tiada nyawa manusia juga tidak wujud? Mohon pandangan daripada Al-Fadhil Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Dalam agama kita, dia memang betul-betul mengutamakan berkenaan dengan nyawa, Allahumma salli ala Muhammad, dan ianya merujukkan kepada penjagaan yang sempurna kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad. Dan kalau kita faham bahawa harga nilai yang Allah Ta'ala letakkan kepada manusia yang dibunuh dengan sengaja, Allahumma salli ala Muhammad, maka Allah Ta'ala menjamin bahawa orang yang membunuh dengan sengaja itu akan dihukumkan dengan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala directly, Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa? Kerana perbuatan yang mereka lakukan itu sama sekali akan mendatangkan kegusaran kepada ramai orang. Dan apa yang disebutkan oleh Laila Dila Rosa tadi memang menjurus kepada susunan yang ada dalam maqasid syariah, penjagaan kepada nyawa. Namun pada akhirnya Allahumma salli ala Muhammad, ianya akan menjadi satu perbincangan yang paling penting bahawa agama memang tidak mengizinkan sama ada nyawa orang Islam dijatuhkan ataupun nyawa orang kafir dijatuhkan, mesti dipelihara mereka berdua secara baik-baik, insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Tidak akan ada pembunuh jika tiadanya perasaan marah. Betul. Dan tiadanya perasaan marah kalau tak adanya bisikan syaitan. Mungkin sebagai kesimpulan perbincangan kita pada hari ini. Tafadhol Ustaz. Saya nak bagi tahu kepada rakan-rakan yang mungkin mengalami tekanan jiwa dan perasaan, yang mungkin fed up dengan dunia ni, yang mungkin rasa dunia selalu tak adil pada diri dia, ingat kematian bukanlah permulaan untuk menyelesaikan masalah, tetapi membunuh diri adalah permulaan kepada masalah yang lebih besar dekat hari akhirat sana. Maka buat keputusan yang baik dalam kehidupan kita, jangan tersilap buat keputusan, dan buat sebab Allah. Masya Allah, buat sebab Allah. Jadi kepada para penonton sekalian, ingat, jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah. Betul saya? Betul. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma thabbit aqidatana bil aqidah ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilika waj'al mautina fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan topik yang menarik pada hari ini, dan kepada para penonton, terima kasih atas kesetiaan anda semua. Jangan lupa teruskan bersama dengan Tanyalah Ustaz. Saya Dai Aiman, mohon maaf di atas telanjur kata terlajak bicara. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa lagi, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.